Jangan lihat orang boleh jalan atas air, semua wali Allah. Tak. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Jadi ini sedikit sebanyak berkaitan dengan khurafat. Cuma kalau orang tu kuat pemikiran dia, dia bebas daripada khurafat, khurafat tak datang kat dia. Ini kekuatan orang yang dia kepercayaan dia semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Khurafat tak main kacau dia. Tak melekat dalam kepala dia. Sebab tu dalam riwayat disebutkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bila dia beli unta. Bila beli unta, orang main abak ada unta ni ada penyakit. Kami letak unta ni dengan unta lain kena penyakit. Nak minta pulangkan supaya dia ambil unta yang lain, jangan ambil unta yang tu. Ibnu Umar kata, aku percaya dengan kata Nabi SAW, la adwa. Unta tu sendiri tak berkuasa untuk sebarkan penyakit. Dia tak ada kuasa tu. Aku percaya dengan Nabi, aku ambil. Jadi ini semua khurafat berkaitan dengan kepercayaan ada kuasa ajaib, ada kuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi basmi. Tapi dalam masa yang sama, ada juga beberapa khurafat yang cerita-cerita kosong. Dia bukan pasal kuasa, cerita pasal alam lain. Yang ni mistik sikit lah, cerita pasal alam lain. Nabi SAW, dah sejam dah Adi Syarul, kau belum ni? Dah, saya berhenti Okay. Last. Nabi SAW, satu ketika, Nabi cerita dengan para sahabat. Nabi cerita tentang, Nabi duduk dengan isteri-isteri Nabi SAW. Zaman ni nak sebut perkataan isteri-isteri pun sensitif. Tapi memang cerita dia gitulah. Nabi duduk dengan ramai isteri, Nabi duduk sembang dengan mereka. Bila cerita-cerita tu, sambil bercerita, salah satu cerita yang Nabi sebut, isteri Nabi kata cerita ni bunyi macam khurafat. Kemudian Nabi SAW tanya, atadruna mal khurafah? Hampa tahu tak khurafat tu apa? Dan Nabi SAW mula mencerita. Nabi kata khurafah ni nama satu orang lelaki daripada Uzrah. Asal kaum dia kaum Uzrah. Satu hari dia ni hilang. Asarathul jin. Dia dicolek oleh jin. Jin colek dia. Lama, dahran tawila, lama dia hilang tak balik ke kampung. Lepas tu, lepas lama dia hilang, tiba-tiba dia muncul balik. Dia muncul balik, dia ceritakan pengalaman dia duduk di kampung jin. Dia ceritalah apa dia makan, apa dia buat, apa yang dia bagi kat dia dan sebagainya. Macam-macam cerita dia. Sehingga akhirnya orang pun kata, hadithu khurafah. Yang ni, cerita yang dibawa oleh lelaki yang nama dia khurafah tadi. Tapi sebab dia mula bawa cerita tu, lekat nama dia sampai hari ni. Kira nama dia tu, jenama tu dia orang first sekali lah yang cerita. Pengalaman pergi ke kampung jin. Tapi cerita-cerita begini, cerita yang macam ni, tak ada kena-mengena dengan kuasa ajaib. Tak ada kena-mengena kuasa ajaib. Orang tu cerita je. Dia hilang 3 tahun. Lepas tu 3 tahun lagi dia muncul. Dia cerita. Bunian colek dia, bunian. Macam Kak Limah tadi lah. Dia pergi kampung bunian. Cuma kuda ni satu ni lah, dia nikah dengan bunian elok-elok, dia pergi tinggal bunian tu, dia menikah dengan Kak Limah. Dia macam tak teli lah. Tapi kalau cerita-cerita yang begini, yang macam ni, yang ni cerita kosong, tak apa. Yang ni cerita kosong. Boleh jadi dia cakap betul, boleh jadi dia bohong. Ni tak ada kena-mengena dengan khurafat. Tak ada kena-mengena dengan akidah. Tolak tepi, cerita ni tak penting. Cuma ulama' mazhab, mereka bahas lah. Mereka bahas, boleh tak orang kahwin dengan jin? Perbahasan panjang lah di kalangan ulama'. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Ini cerita yang, kalau kita cerita pun, pengalaman ni hanya dirasai oleh orang yang rasa. Orang tak rasa, dia tak tahu apa pun. Orang yang rasa, yang tu mereka duduklah di alam dia sendiri, yang tu cerita dia. Orang lain tak ambil tahu. Tapi cerita-cerita begini, banyak juga berlaku. Sebab tu ulama' mazhab bahas bab-bab begini. Cuma kena hati-hati. Bila disampai kepada bab kepercayaan, sampai kepada bab ada kuasa untuk aturkan hidup dia, sampai kepada minta tolong kepada makhluk, sesuatu yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang bagi, sampai kepada percaya bahawa alam ni uruskan diri dia sendiri, alam ni ada isyarat-isyarat, ini semua kufur. Jadi saya berhenti setakat ni dulu untuk hari ni. Jadi tuan-tuan, cuma di penghujung ni, peringatan untuk diri saya dan kita sekalian. Mungkin kita pun kenal orang-orang di sekeliling kita yang Allah Ta'ala uji dia dalam peperangan membasmi khurafat. Pesan kepada mereka, sabar dan jangan tinggalkan agama. Jangan tinggalkan tauhid.
Dia mungkin menang, dia mungkin kalah. Dia mungkin akhirnya sampai dia mati pun dia kalah. Dia mungkin. Tapi jangan gadaikan tauhid dia untuk kesenangan dunia. Jangan buat benda-benda yang bercanggah dengan agama. Teruskan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sabar apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab keajaiban bukan tanda kebenaran. Ajaib bukan tanda benar. Walaupun ramai orang kadang-kadang dia pun nak tunjuk yang agama ni benar-benar ajaib berlaku. Sebenarnya agama bukan begitu. Ajaib, kalau nak cari ajaib, dia ada di mana-mana aja. Ada ajaib yang karamah. Ada ajaib yang istidraj. Pada gambaran luaran dia tak ada beza pun. Luaran dia tak beza. Ada orang Islam, contoh, saya bagi dua contoh ni. Ada orang Islam, dia dapat isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dilihat karamah. Dilihat karamah. Apa-apa sahaja yang dilihat, dia mimpi ke ataupun Allah bagi ada kelebihan. Dia tengah jalan lautan, harimau nak mai serang dia. Betul harimau nak mai serang, tiba-tiba harimau tu berhenti, harimau tu takut, patah balik. Contohlah cerita je, harimau tu patah balik. Lepas tu dia pun bertaubat. Taubat kepada Allah Taala, tinggalkan dosa-dosa dia dan sebagainya. Mungkin karamah. Atau mungkin disebabkan dia kuat ibadat. Kuat ibadat, Allah bagi ada kelebihan-kelebihan begitu. Karamah Allah bagi. Tapi tuan-tuan jangan lupa, ada orang yang Allah Ta'ala bagi dia istidraj untuk tambahkan kesesatan dia. Ada orang yang dia pergi minta kepada batu berhala, kemudian dia dapat hajat dia ditunaikan. Kena sakit, teruk, apa-apa, pergi minta kat. Di tempat kita tak sampai ke tahap tu, tapi di sebahagian tempat di India dan sebagainya, pagi orang boleh pergi ke masjid, petang boleh pergi ke Tok Kong, dia try minta semua sekali. Dia kata Tuhan mana satu bagi pun tak apalah, aku try semua. Yang penting salah satu bagi. Bila bagi, akhirnya dia tak tahu Tuhan mana bagi. Pagi masjid, petang Tok Kong, Tuhan mana satu yang bagi. Istidraj boleh jadi juga. Melihat keajaiban, itu bukan tanda kebenaran. Keajaiban ramai orang lihat. Kalau tengok video-video YouTube kan, ramai orang Kristian yang mereka cerita kata dia tak ada agama, dia atheist ke apa-apa, dia tidur malam, dia jumpa Jesus mai kat dia, suruh sembah Jesus, mangkit esok dia masuk agama Kristian. Dia kata itu keajaiban. Dan orang Hindu ada keajaiban dia, orang Buddha ada keajaiban dia, orang Islam pun melihat keajaiban. Tapi nak beza antara karamah dengan istidraj ni susah. Akhirnya perbezaannya, apa yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu pemberian Allah Taala. Apa yang membuatkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu daripada syaitan. Jangan lihat orang boleh jalan atas air, semua wali Allah. Tak. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Ini penting. Akhirnya yang dinilai adalah memegang agama yang betul sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Minta maaf, terlama sikit sebab kita pun dah lama tak berusurah, seronok cakap.